Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, apabila kita melihat dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beberapa ayat berkaitan dengan perkahwinan. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada awal surah An-Nisa, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Ayat ini menegaskan kepada kita, memberitahu kita tentang dalam kehidupan seorang lelaki perlu kepada seorang perempuan, seorang suami perlukan kepada isteri, dan daripada perkahwinan itu lahirlah anak-anak dan keturunan yang ramai. Maka saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, melihat bahawa perkahwinan merupakan satu perkara yang menjadi sunnatullah dalam kehidupan, fitrah dalam kehidupan. Fitrah memerlukan daripada seorang untuk bergandingan dengan lain. Maka disitulah pentingnya kita umat Islam untuk berkahwin. Kerana itu kalau kita lihat dalam satu pesan Nabi SAW kepada seorang sahabat, apabila mendapati beliau ini tidak berkahwin, Rasulullah SAW telah pun bertanya kepadanya, apakah kamu belum berkahwin? Jawapannya belum. Kalau kamu belum berkahwin, maka kamu tidak mengikut sunnahku, kata Nabi SAW. Dan lebih jelas lagi, ada beberapa orang sahabat yang datang bertemu dengan Nabi SAW dan cuba untuk mencontohi ibadah Nabi SAW. Hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Salah seorang daripadanya memberitahu bahawa aku akan qiyamul lail sepanjang-panjang malam dan tidak akan tidur. Yang kedua pula berkata, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka sampai bila-bila. Manakala yang ketiga mengatakan, aku tidak akan berkahwin dengan mana-mana wanita, kerana perkahwinan menyekatku daripada ibadah. Apabila perkara tersebut dilaporkan kepada Nabi SAW, apakah jawapan Nabi saudara-saudari? Jawapan Nabi untuk yang pertama, aku ni orang yang paling baik dan bertakwa pada Allah. Aku qiyamul lail dan aku tidur. Manakala yang kedua yang mengatakan nak berpuasa tidak berbuka-buka, aku ini berpuasa dan berbuka. Dan bagi yang ketiga, kata Nabi SAW, aku ini berkahwin dengan beberapa orang wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukanlah dari kalanganku. Maka saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, apabila berkahwin ini diajar kita untuk memberitahu orang lain. Sebagai contohnya, Nabi SAW telah pun menegur seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bila Nabi SAW bersabda kepadanya, "Aulim walau bisyatin." Wahai saudaraku, wahai Abdurrahman, kalau kamu nak berkahwin, iklankanlah perkahwinanmu dan jemputlah orang untuk sama-sama menjamu selera. Walaupun yang mampu kamu sediakan hanyalah seekor kambing sahaja. Seekor kambing, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, nak menunjukkan betapa remehnya kadar perkahwinan tersebut. Maknanya kita kena iklankan, kena beritahu kepada orang bahawa di antara fulan dan juga fulanah ini, di antara seorang lelaki dan seorang perempuan ini sudah ada ikatan yang membenarkan mereka untuk duduk bersama dan untuk berketurunan. Jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, di settle kahwin ini menerangkan kepada kita, menunjukkan kepada kita cara yang paling efisien dan cara yang paling santai. Moga-moga Allah SWT memudahkan perjalanan hidup saudara-saudari sekalian. Kerana perkahwinan dalam Islam ini bukanlah satu benda yang berat sebenarnya. Dia ikut pada kemampuan kita. Sekiranya kita ada sejumlah wang sebanyak seperti yang kita ada, maka itulah yang kita gunakan. Kerana jangan mubazir. Perkara-perkara yang perlu kita jaga dalam perkahwinan ini, seperti yang dijelaskan oleh para ulama fuqaha dalam fiqh ahwal syakhsiyah. Nombor satu, mestilah kita pastikan perkahwinan tersebut menepati norma-norma, syarat-syarat tata susila yang ditetapkan oleh Islam. Ada wali nikah, ada saksi, dan kemudian diadakan kenduri sebagai contohnya. Yang kedua, hendaklah kita pastikan jangan ada pemaziran, jangan melampau-lampau. Kerana kita bila berkahwin ni kadang-kadang nak jadi wajib sehari ni, kita akan spend apa sahaja yang kita mampu, padahal di luar kemampuan kita. Ini satu kesalahan saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian. Dan nombor tiga, harus juga kita jaga dalam perkahwinan ni batasan-batasan syarak. Saudara-saudari boleh melihat, menilai, membuat pilihan, dan pastikan di settle kahwin ini saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian dapat buat pilihan yang tepat. Jangan kita nak mengadakan satu program besar seperti ini, habis segala ketetapan syarak semua tidak kita ambil peduli. Pastikan pakaian yang kita pakai itu pakaian yang menutup aurat,
tidak mendedahkan aurat, tidak memakai wangi-wangian yang lampau, bahkan memakai wangi-wangian bagi seorang perempuan pun diharamkan dalam Islam. Kita harus akur dan patuh pada ketetapan syarak seperti ini. Kita harus ingat ada satu pesan Nabi SAW dalam hadis sahih, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha muta'attiratan yajidu qaumu rihaha fahiya zaniyatun. Mana-mana perempuan yang keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai wangi-wangian, menyebabkan semua orang yang lalu lalang berdekatan dengannya dapat menghidu bau harum tubuhnya itu, pakaiannya, maka dia ini nilai di sisi Islam seperti seorang perempuan penzina, sebagai contohnya. Jadi perkara seperti ini kita harus jaga. Jangan ada percampuran yang mengakibatkan tidak mengenal halal dan haram. Ini juga satu musibah yang berlaku. Kita harus mengawasi dan dapatkan nasihat di settle kahwin ini. InsyaAllah moga-moga Allah membuka kepada kita laluan untuk perkahwinan yang diridai olehnya. Menjawabkan perkahwinan ini bukan saja kita bergembira, berseronok, malah dia berurusan dengan zuriat yang salih dan salihah. Dan yang sangat penting sekali harus kita ingat, keberkatan yang harus dicari dalam perkahwinan itu sendiri. Allahu a'lam.